human of YouTube. So beberapa hari yang lepas kita viral sehingga ke Malaysia. Alright, sebenarnya adalah momen di mana Chef Juna daripada MasterChef Indonesia melempar piring yang dihidangkan oleh contestants ke meja juri. Okay, so perkara ini dapat orang kata viral di antara page-page yang famous dekat Malaysia. Okay, jadi ramai gila yang komen yang cakap kenapa buat macam ni, Gordon Ramsay pun tak pernah buat apa semua whatsoever lah. Sedangkan orang-orang ni semua tak pernah tengok langsung MasterChef Indonesia, tak kenal siapa Chef Juna, Arnold, Renata, Harta Tahta Renata. Okay, so to be honest, aku menonton MasterChef Indonesia dah rasa 5 tahun kot, 5 seasons. Okay, jadi aku memang dah lama gila ikut follow ni. Dan sepanjang kita pun dah kenal lah, sepanjang kita tengok MasterChef Indonesia, kita follow. Walaupun tengok dekat YouTube, kadang-kadang jumpa yang full, kadang-kadang tak jumpa yang yang sikit-sikit tu kan. Tapi it's fine, still a good show, still a good episode. So aku memang keep on track setiap minggu siapa yang tereliminasi, semua aku ikut. Okay, jadi momen itu sebenarnya Malaysian tidak tahu apa yang berlaku. Okay, first, bila kita tengok, kalau kata nak aku explain dari awal, first masa episod tu Chef Juna dia dah cakap dulu. Dia kata kami tidak mahu kamu ke depan dan buat seperti rasa macam tak semangat. Okay, kau kena panggil ke depan, okay, untuk bawa kau punya pinggan. Dan kau buat muka macam kau tak semangat, macam takut, macam tak yakin, macam mengeluh. Ni, kalau siapa-siapa saja dekat depan dan kau buat macam tu, kita akan rasa macam offended tau. Kita sebagai juri kat depan, kita akan rasa offended. Okay, kita rasa macam kau ni apa hal? Aku panggil kau kot. Macam tu. Kau ni nak, kau sebagai peserta sepatutnya kau okey je untuk datang kat depan, confident je dengan apa yang kau bawa, walaupun tak sedap kan. Tapi bila setiap kali datang tu macam jadikan benda-benda tu macam kau tak bertanding tapi kau macam tak nak bertanding macam tu. So dia dah bagi amaran yang first. Okay, kemudian Chef Arnold sebelum tu dah banyak kali tegur peserta-peserta sebelum tu tentang piring mereka kotor. Okay, pinggan mereka kotor. Okay, kotor lah daripada tepi-tepi, dia tak lap apa semua. Ada kesan cap jari, ada kesan yang percikan kuah apa semua tak boleh ada lah untuk standard MasterChef. Dan tibalah momen di mana satu peserta namanya Seto, betul tak? Okay, rasanya betul kot sebutannya Seto, ke depan. Dan first thing first yang korang kena tahu, pinggan yang dibaling itu adalah pinggan kosong. Kenapa pinggan kosong? Sebelum pinggan itu dibaling ke bawah, Chef Arnold dia dah masukkan semua isi yang ada dalam pinggan tu, sebab dia nak tunjuk dekat peserta tu, dekat Seto tu, yang pinggan dia kotor. Oh, and then ada pula botol yang tulis dekat situ, rasa kesian bila abang tu tunduk ambil pinggan yang dibaling tu. Sebenarnya dia tidak disuruh untuk ambil pinggan tu. Juri-juri, ketiga-tiga juri itu memang terlalu profesional. Bukan sangat lagi dah, terlalu profesional. Okay, mereka boleh memberikan komen sesuai dengan makanan tu. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bagus, semua diberitahu. Tiada bias, tak adanya pasal pinggan kau kotor, pinggan kau dah tercampak, dia terus bagi kau komen yang buruk-buruk je. No. Okay, and regarding to the comments, sebenarnya masakan Seto itu adalah masakan yang sedap. Cumanya silapnya adalah pada pinggan itu. Okay, dan selepas dia dah diberi komen, sepatutnya peserta just pergi ke belakang sajalah. Tapi Seto sebelum, masa dia pusing nak balik ke bench dia ambil pinggan tu. Tak ada siapa suruh dia ambil pinggan tu, tapi dia ambil. Kemudian dia cakap, tak apa chef, saya nak ambil serpihan. Dia ambil serpihan untuk dijadikan peringatan kepada dia supaya dia berhati-hati. Next. Actually isu tu sebenarnya agak besar sebenarnya, sebab berkaitan dengan hygiene. Okay, pinggan kau kotor-kotor. Sebab chef tu ada mention, dia tak ada kisah makan dekat kaki lima, makan makanan tepi jalan apa semua. Sebab makanan dekat tepi jalan, apa yang dia present, apa yang pinggan yang bagi adalah lebih bersih daripada apa yang dihidangkan. Dia kata itu adalah menjijikkan, sebab ini berkaitan juga dengan personal hygiene.
Okay, jadi itulah dia isu yang sebenar yang berlaku. Sebenarnya korang boleh tengok aja MasterChef Indonesia. Okay, memang actually sangat-sangat seronok lah kita tengok. Sebabnya dia ada juga momen-momen dia macam drama sikit, ada macam sinetron sikit yang zoom-zoom. Tapi tak adalah zoom-zoom tu. Okay, so dia memang best lah. Actually yang buat aku rasa seronok tengok MasterChef Indonesia disebabkan first sebab bahasa lah. Sebab aku tengok MasterChef Singapore memang English, Australia of course English kan. And then bila kita tengok satu MasterChef yang menggunakan bahasa yang dekat dengan kita, so macam you know, the feeling of proud. And then dia mengetengahkan masakan Nusantara, so that is another point. Okay, dan kita bila macam contoh aku bila tengok makanan-makanan tu, bila and aku dah imagine okay, bila aku dapat pergi Indonesia one time, aku akan cuba makanan-makanan ni. Sebab diorang memang present, sebab Indonesia sangat besar, jadi setiap peserta tu pun daripada seluruh negara mereka. Jadi mereka present makanan daripada suku-suku mereka. Okay, untuk season yang terbaru ni aku memang looking forward daripada first. Actually aku tak ikut yang first masa audition tu. First audition yang aku tengok adalah La Ode. Okay, the phrase dia cakap tu, sekarang tiba masanya untuk saya bekerja untuk masa depan, bukan untuk bayar kos bulan depan. Emang mimpi kamu apa? Ya sekarang saya berjuang di MasterChef karena memang pertama kali saya lihat orang memasak. Di situ saya langsung berpikir sudah saatnya saya bekerja untuk masa depan, bukan untuk bayar kos bulan depan lagi. Putri dah keluar. Putri ada advokasi yang sangat hebat. Boleh masuk Putri Indonesia ke ya? Okay, sebab dia menceritakan semasa dia uji bakat, dia adalah mangsa buli. Okay, dia berhenti sekolah sebab dia dibuli dengan teruk. Ketika itu dah rasa trauma apa semua. So I really love her, sangat-sangat matang. Okay, dan Putri Jaslyn tu dia sampai cakap apa, masa dia menang, dia saya cakap yang dia tak mahu keterlaluan sebab dia tak nak nampak too much kan. So I respect that kind of people kan. Okay, so but still we need a good drama. So still there's a drama. Okay, still ada juga elemen drama tu, but it's a really fun show. Okay, sebab I really miss MasterChef. Okay, dekat Malaysia pernah ada MasterChef Malaysia season yang first pada 10 tahun yang lalu, 2011. Okay, itu dimenangi oleh Dr. Izani. Dr. Izani, she's a dentist. Okay, and then kemudian kita ada season 2. Okay, season 2 tu pemenang dia Izian. Alright, semasa season first masih lagi ramai peserta-peserta mereka yang still jadi celebrity chef, still jadi host rancangan masakan up until today. Okay, kita ada Imelda, Abang Brian, and then Malaysia bertukar daripada from normal cook, normal people kepada celebrity. Okay, jadi ini adalah MasterChef Celebrity. Okay, jadi MasterChef yang biasa hanya sampai 2 season saja. Kemudian dia tukar kepada MasterChef Celebrity. Okay, dia buat 2 season juga. First season dimenangi oleh Dato' Fazli, and then season kedua dimenangi oleh Shura. Okay, semasa batch Dato' Fazli itulah ada Azwan Ali, ada Tomo, ada Suwinsi, okay, Dr. Suwinsi, and then ada Tanuja. First season memang best lah. And then second season pun okay, ada Shani, ada apa yang ramai tau, Enoy, best juga lah, Michael Ang, ni ada Rio tu kan. Okay, and then semua mereka, MasterChef biasa dan MasterChef Malaysia dan juga MasterChef Celebrity Malaysia yang tak menang itu dikumpulkan ke satu season, iaitu MasterChef All Star. Alright, di mana pemenangnya adalah Zamir daripada MasterChef Malaysia season first. Maknanya season pertama MasterChef Malaysia ada 2 juara, Dr. Izani dan juga Zamir. Okay, so masa selepas daripada tu memang terus stop. Malaysia tak sambung franchising. Aku baca komen kata tak larat nak bayar license lah apa semua. Agak merugikan bila MasterChef Malaysia tidak menyambung legasi mereka kan. Just sebab ianya satu show yang sangat best lah, ada peminat dia. Sebab peserta pun berbilang kaum kan. Kalau menyanyi tu macam macam tu je kan. Tapi kalau kali ni peserta pun berbilang kaum, Indian, Chinese,
ethnic and then Malay, semua ada. Jadi macam sangat meriah, okay? Dan orang tahu show MasterChef ni. Jadi aku harap satu hari nanti Saja TV akan continue the legacy of MasterChef Malaysia. So in meantime, aku akan enjoy MasterChef Indonesia and akan terus sokong peserta-peserta yang ada sekarang, okay? So kepada Pak Adi kepada Pak Adi MasterChef Indonesia, kalau judges tanya berapa lama nak, cakap je sejam. Alright, 1 jam. Okay, bye bye.